إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sallallahu alaika wa sallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Fasayfikahumullah wa huwas samiul alim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada pagi ini dengan nafas baru dalam bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari saja lagi. Jadi inilah kita bersama duduk sembang talqin ni tadi untuk menyatakan bahawa kita ni adalah hamba dia yang berdosa dan banyak buat maksiat, banyak buat jahat, banyak nakal, banyak makna hati dah hitam, pemikiran pun hitam, segala-galanya tak ada yang baik lah daripada kita ni kan. Kita berkumpul lah dalam satu ayat dan juga satu sabda Nabi yang mana kita mentalkinkan diri kita untuk menjadi orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Yang bermaksud, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah serta dia melakukan amal ibadat dan dia mengatakan bahawa dirinya adalah seorang Islam. Dan sabda Nabi, lakinu mautakum, yang bermaksud talkinkanlah orang yang nak meninggal di kalangan kamu dengan perkataan la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
Jadi kita berkumpul lagi atas sembang talqin tadi kan. Jadi kita bercerita ni memanglah banyak yang diulang-ulang ya. Sebenarnya kita mengulang satu perkara tu untuk memahatkan dekat dalam jiwa kita perkara yang kita ulang-ulang tu adalah benar datang daripada Allah SWT. Apa khabar tu? Khabar baik, Alhamdulillah. Bernafas lagi pagi ni, insya-Allah. Jadi kita bersama sini sedang memikirkan diri kita ni kan. Apakah diri kita ni mampu untuk ingat Allah ketika akhir-akhir waktu kita. Saya ni daripada Jalabu Negeri Sembilan. Jadi kita yang nak mati ni, kita talkinkanlah diri kita sendiri sebelum orang lain yang mentalkinkan kita. Tok Imam tu kata, wahai Fulan bin Fulan, sungguhnya mati itu benar, masuk ke liang kubur itu benar, soal kadang itu benar, dinaikkan, dihidupkan di pada masyarakat itu benar, melalui sirat itu benar, jatuh ke lubuk neraka itu benar, masuk ke tempat bersonok di syurga itu benar, semuanya benar. Jadi itulah yang kita nak katakan pada diri kita. Talqin tu makna dia kita pahatkan ke dalam diri kita dengan kalimah-kalimah yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan bid'ah dah. Kita nak mati ni, kita nak bawa apa besok berjumpa Allah Taala. Kita tak tahu bila masa kita nak mati. Jadi itu sebab kita berkumpul ni atas kita sedar. Atas kita sedar yang kita nak mati, dan sebaik-baik kematian itu adalah orang yang di hujung nyawanya dalam keadaan mengingati Allah SWT. Yang itulah kita nak bawa diri kita, mengingati Allah SWT. Apa yang amalan kita tu hilang semua. Bila dah kita dah menarik nafas yang terakhir, ada nak ingat kita punya amalan-amalan kita, aku dah solat ke, aku belum solat ke, apa semua tak ada ingat dah. Apa yang ingatan masa tu? Kita terlampau takut dengan kematian. Kita takut nak mati dah tu. Aduh, aku nak mati. Ya Allah, aku banyak lagi tak buat tu, tak buat ni, tak apa semua. Tak ada masuk dah, habis dah. Kejap lagi gelap lah kau. Keluarlah roh kau daripada tubuh badan ni. Lepas tu tak dapat nak masuk boleh dah. Nak minta-minta boleh tak ada. Yang ni yang kita nak talkinkan diri kita. Wahai diri, kau ingatlah. Apabila datang saja kematian tu, kau tak ada lagi nak balik ke belakang. Keluar saja roh daripada jasad tu, tak ada lagi harapan untuk kau buat amal ibadat. Tak ada lagi harapan untuk kau bertaubat. Jadi masa inilah kita berfikir. Dalam ayat Quran tu banyak menceritakan ke dalam bila orang tu dah mati, masa tu dia minta pada Tuhan, wahai Tuhan, tolonglah balik aku ke muka dunia. Aku dah yakin dah. Pasal apa? Dah depan mata dia. Dah mati, dah nampak sesaan neraka ada, nampak terowongan syurga ada, nampak segala-galanya nampak. Sebelum ni kita pandang ke langit, nampak langit yang biru, bukan? Pandang ke kubur, dapat tengok batu nisan. Rupa dah mati. Bila dah mati, apa yang kita nampak? Kita nampak alam barzah. Bukan ni, kita ni hidup dalam alam musyahadah nama dia. Dekat dalam kubur tu alam barzah. Jadi bila kita masuk dekat alam barzah, apa yang kita dapat dekat situ? Masa tu baru kita percaya, ya Allah, betul lah. Kenapalah aku dulu tak percaya ni? Kenapalah aku tu gelapkan akhirat ni? Aku terangkan dunia tu. Ni masih hidup ni lah kita nak bincang. Sebelum kita dah masuk dalam kubur, kena tanam tu, barulah kita nak faham masa tu, kita nak kena bertaubat, kita kena beramal soleh, kan? Baru nak beramal masa tu, tak dapat, dah mati. Jadi macam mana kita sekarang ni? Jadi tinggalkanlah perkara yang membelit jiwa kita sekarang ni. Sekarang kita nak benda yang pasti.
Okey. Orang bercerita roh ni ada macam ni lah, macam ni roh yakzah dia apa semua. Kita senang sahaja. Kulil ruh min amri rabbi. Hmm. Apa? Katakanlah wahai Muhammad, roh ini adalah milik mutlak Allah Taala. Jadi kita dia beritahu sedikit je. Makna kita dia beritahu Allah Taala hembuihkan kat dalam apa ni tubuh badan Nabi Adam alaihi salam roh dia. Ya. Tak ada Allah Taala hembuih yang tu tak ada. Jadi pengertian dekat situ Allah Ta'ala tak gunakan tangan untuk masukkan roh tu kat dalam badan dia. Allah Ta'ala tiup. Jadi tiup tu macam ni ke? Tak. Itu satu kinayah, satu sindiran daripada Allah Ta'ala. Satu bidalan daripada Allah Ta'ala. Untuk apa? Supaya kita faham. Kalau tak, kita tak nampak macam mana roh ni nak masuk dalam badan kita. Macam ni lah. Macam mana dia nak masuk lah? Allah Ta'ala ambil letak macam ni ke? Mana boleh? Takkan Allah Ta'ala tu ambil roh tu letak macam tu pakai tangan dia kan? Nabi Adam tu dia cerita, dia hembus yang macam tu ya keluar dia mulut dia keluar angin. Yang tu. Mana pula itu untuk apa? Sedikit bayangan untuk kita yang hidup ni supaya faham. Allah itu tak sama macam makhluk. Dia tak payah hembus pun. Innama arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia tak perlu nak buat apa-apa tindakan pun. Tak perlu bergerak, tak perlu bergarit, tak perlu buat macam-macam pun. Dia cakap jadi, kun fayakun. Benda tu jadi. Jadi yang dia kata kat dalam Quran tu, dia hembusnya roh Nabi Adam tu macam mana? Sebenarnya, kita ambil asas sahaja kita ada dijadikan berbilion-bilion, bertrilion-trilion manusia daripada Nabi Adam sampailah ke yang terakhir sekali dilahirkan di hari kiamat nanti. Semuanya itu tubuh badan, waktu lain-lain yang daripada tanah ni, yang lain-lain waktu dia hidup. Tapi yang dekat dalam ni, roh kita ni, yang satu roh tu tadi, yang daripada cahaya ni, dia ada ke alam roh. Sekali rap dah Allah Ta'ala jadikan. Jadi pum, ketua dia Nabi Muhammad. Dah. Tu roh tu. Nabi lagi Rasul, wali-wali Allah ke, orang kafir ke apa ke semua, semuanya ada dekat alam roh tu tadi. Allah Ta'ala dah ciptakan. Sama setanding dengan bumi dan langit, dia punya penciptaannya. Yang dia cipta dalam 6 hari itulah dia cipta. Maknanya kita cuma dengar dan patuh je. 6 hari Allah Ta'ala cipta segala-galanya. Dah. Macam mana 6 hari dia? Dia kata setiap satu hari itu pada ilmu Allah 1000 tahun lebih kurang dia punya untuk kefahaman kita. 1000 tahun tu 100,000 ke 1 juta ke, itu hak Allah Ta'ala. Cuma bagi faham kat kita je. Dia mengembuihkan roh kat dalam tubuh badan kita kan. Sebenarnya senang je kot Allah Ta'ala. Dia kata jadi masuklah. Jadi siapa yang masukkan ni? Malaikat pergi ambil dekat alam ruh sana, dimasuk yang ke dalam tubuh badan Nabi Adam alaihissalam. Dia cakap macam tu, dah masuk. Kita pula lahir dekat dalam perut ibu kita. Kita asal kita dekat alam roh tu. Allah Ta'ala perintahkan malaikat ambil masuk dekat dalam rahim mak kita. Maka jadilah kita kat dalam tu. Tapi dalam pengertian tiupan daripada Allah Ta'ala itu sahaja itu bahasa peribahasa sahaja, satu simbol sahaja sebenarnya, bukan kenyataan pun. Macam kita berjalan naik kereta lah, lambang kemalangan, aksiden banyak kan, kan lambang terkorak. Kalau ikutkan kita, hantu kat situ ada tengkorak ni jalan-jalan kat sini kena jaga. Apa sebab ada hantu. Mana bukti? Tu papan tanda tengkorak dengan tulang bersilang tu. Jadi adakah betul maksud ada hantu itu? Tak ada. Jadi kalau kita kena buka fakta, kena buka buku bahagian undang-undang jalan raya, rupanya dekat situ kawasan berbahaya, banyak kemalangan yang berlaku, kan? Kalau ada pula kita jalan lagi, nampak pula dekat situ ada gambar apa? Gambar tenok kan, ataupun
Sipan tu. Gambar tu sipan. Itu wakil bagi hidupan liar. Kalau gambar lembu keluar, itu binatang ternakan. Macam itulah sindiran daripada Allah Ta'ala. Supaya akal kita waras dan fikiran kita bernas. Apa yang kita cakap pada orang, cakap benda yang waras dan bernas. Orang boleh terima dan itu adalah fakta. Allah Ta'ala banyak kata apa? Dia banyak kata bagi sindiran. Maknanya untuk kefahaman kita. Dia tak malu apa untuk menyindir kita. Walaupun ibarat seekor nyamuk. Dia tak malu, dia akan cakap macam tu. Pasal dia Tuhan. Dia yang menunjuk ajar kita. Kita tak tahu apa-apa. Bodoh, kita ni apa benda lah. Ya Allah tak erti. Nyamuk lalu. Nyamuk. Nyamuk. Tiba-tiba dia datang, pap. Dia inject ni kita kan. Dia ambil darah kita sikit. Mengadui tak? Ngadui juga kita. Nak melepuk dia kan. Dah lepas kita terlepuk tu. Dah bincut pula keluar lah apa kan. Apa bengkak. Pasal apa? Pasal dah kena inject dekat nyamuk tadi. Lepas tu gatal. Gatal apa garu. Garu pula apa luka kan. Sampai luka bau sedap pun. Bau sedapnya. Tengok. Lepas sedap tu apa jadi? Sakit lah. Dah luka-luka tu sakit tak? Sakit. Tengok tu. Daripada seekor nyamuk saja boleh menyakitkan kita. Apa itu benda kecil tu. Belum benda besar lagi. Apa tak faham tentang benda kecil tu? Kuman pula Allah Ta'ala cipta kan. Ada kuman baik, ada kuman jahat. Silap makan kuman jahat, meranalah perut kita tak. Menceritlah kita mengulang jamban ke ramai. Macam tu Allah Ta'ala bagi peribahasa ataupun simbolik yang mudah untuk kita fikirkan mana yang baik, mana yang buruk yang akan terkena pada kita. Kita lah pilihnya. Jadi, sebelum kita mati inilah yang kita nak fahamkan kedudukan kita tadi. Roh hanya ada satu. Dia masuk dekat dalam tubuh badan kita. Lepas tu dia akan keluar bila tarikh yang dah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi semasa kita tidur, kita mimpi mengigau ke apa semua, sebenarnya itu apa yang ada kat pemikiran kita. Roh masih ada kat dalam. Roh tak keluar. Ini asas dia. Roh tak akan keluar dari badan kita. Sebab yang bila keluar saja dia tak akan masuk lagi. Jadi setakat itu saja ilmu asas kita kan. Jadi janganlah dengar orang-orang cerita tu. Tak nak. Kita nak ambil yang ringkas, yang tepat, yang fakta. Dah, cukup. Ini kan tu lah ni apa semua macam-macam cerita. Poning kepala kita. Jadi kita ambil mudah je. Roh masuk sekali, keluar sekali. Tak akan ada duanya. Sebab apa? Kematian itu tidak memungkinkan seseorang itu untuk dihidupkan semula. Fikirlah ayat Quran ke macam tu. Jadi kita berpeganglah. Sekali saja dia masuk, sekali saja dia keluar. Lepas tu, tunggu di kehidupan lain, baru dia masuk. Mana dalam alam barzah, masuk balik. Masuklah dia balik. Okey. Tutup kita bab roh ni tadi kan. Sikit je. Allah Ta'ala bagi cerita sikit je. Cukup setakat tu. Jangan ambil lebih-lebih. Macam-macam tafsir orang kononnya dia nak handal nak bercerita tentang roh kan. Cukup. Itu hak kau. Sekarang aku tak nak. Aku nak ambil hak aku saja sebagai seorang Islam. Orang Islam, dia fikir itu je. Mudah je fikir dia. Sekali hidup, lepas tu akan mati. Maknanya sekali roh tu ada, sekali bila dah roh keluar, tak ada lagi nak masuk. Senang, fakta kan. Jadi, bila kita dah pegang macam tu, hati kita ni tenang, tenteram. Maknanya kita kenal Allah Ta'ala yang masukkan kita dan boleh menarik kita keluar. Jadi itulah yang kita nak berfikir beramai-ramai dekat dalam kita punya sembang talqin ni. Untuk apa? Supaya kita jernih hati kita dengan Allah Ta'ala. Illa man atallah biqalbin salim. Kerana Al-Quran tu cakap lah. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan jiwa yang suci murni. Ni lah kita nak bersihkan. Macam-macam ilmu kita dengar sekarang ni, macam-macam maklumat kita dapat. Kita nak buang benda-benda yang kita bukan kata karut, bukan apa semua, itu ikut ilmu dia orang. Tapi ilmu kita sebagai basic ya, sebagai asas sebagai seorang Islam tu dah cukup dekat tu. Sebab apa? Kita tak faham benda-benda roh ni. Allah Ta'ala bercakap aku sikit sahaja yang bagi tahu cerita tentang roh. Dah lah, dekat tu je kita ambil. Lepas tu pula roh ni ada makanan dia, tubuh badan kita ada makanan kita. Kan?
tubuh badan kita ni, dia makan nasi, makan lauk, makan apa semua kan, minum air. Itu untuk menggerakkan daripada tanah ni. Pergerakan daripada tanah ni memerlukan makanan yang realistik. Tapi dekat roh ni pula, dia tak ada realistik untuk makanan dia. Dia tak akan makankan nasi tu semua, tapi dia makan yang halal daripada nasi tu. Hukum dekat situ yang dia makan. Kau makan ni makan halal tak? Sebenarnya habis sebut halal, itu berkaitan dengan roh kita. Kita jaga tak roh kita? Bagi tak dia makanan. Bila kita bagi makanan yang halal, dia mudah untuk mendekati Allah. Maka kita akan mudah menangis bila dan tersentuh bila disebut tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila diceritakan tentang kisah-kisah Nabi, bila diceritakan tentang kisah-kisah sahabat, bila ceritakan tentang kisah-kisah ulama. Jadi akan mudah tersentuh. Tu makna dia rohani kita dah kenyang makan dengan benda yang halal. Itu makna dia kita cari benda yang halal, kan? Kita dapat roh tu dapat makan sekali dengan tubuh badan. Yang kedua pula, kita pergi ke masjid, ke surau, pergi dengar ceramah-ceramah agama, pergi duduk berzikir, pergi duduk bersolawat, pergi duduk solat jemaah, pergi qiyamul lail pun semua. Ini semua memberi makan untuk rohani kita. Roh kita bertambah bersinar lagi, bertambah terang, bertambah bebas daripada cengkaman tubuh badan ni tadi. Tubuh badan ni bau busuk, bau cukur. Pasal asid urik terkeluar daripada perut, pasal makan banyak pun makan yang kita tak boleh makan, tak keluar asid urik tu panas satu badan. Yang kena gaut, yang kena kencing manis, yang kena darah tinggi. Sebab dia apa? Sebab dia dah satu badan semuanya tu dah asid urik dah penuh, dia dah duduk kat bawah kulit kita ni. Maka gula ko, garam ko, lemak ko yang keluar daripada badan, dia tak boleh yang dihadamkan kat badan kita, tak boleh melepasi bulu romo kita tadi kan, liang romo kita tadi. Maka dia tinggal kat dalam tu. Akhirnya jadilah hitam, jadilah gaut dan sebagainya, arthritis dan sebagainya kan. Itulah dia penyakit kita pula keluar daripada asid urik ni tadi. Kenapa? Sebab kita makan berlebihan. Kita makan asid urik tu untuk menanggung bebanan dalam 0,5 kilo. Kita makan 3,5 kilo. Agak-agak asid urik tu macam mana pergi kan? Dia menghadapkan makanan macam ni sepatutnya. Tiba-tiba datang macam tu 2,5 kilo pergi hentakan. Apa nak jadi pada dia? Dia akan terkeluar daripada dinding usus kita. Jadi dia mengalir keluar automatik, dia terserap keluar, tertolak keluar daripada dinding usus. Maka daripada setiap kita makan tu tadi, terlebih ke apa semua, dia akan pergi ke seluruh tubuh badan kita. Jadi itulah puncanya kenapa kita ni ada katarak, ada kencing manis, ada darah tinggi, ada segala-galanya. Jadi kita dapat tahu musuh kita sendiri adalah perut kita. Silap dia bagi makan dia, maka asid urik tu akan memenuhi bawah kulit kita seluruh badan, maka segala penyakit akan sampai. Memang betul lah Nabi kata mula penyakit manusia ni daripada perut. Memang betul lah. Jadi kembali balik pada diri kita tadi, makna penyakit tubuh badan kita bermula daripada perut. Kalau penyakit rohani pula, penyakit yang ada dalam badan kita ni, penyakit daripada cahaya ni, tu roh kita ni, pula sakit ni. Kalau makan benda haram, kalau mengumpat, mengaji, apa semua, buat benda-benda yang jahat, dia akan sakit. Itulah penyakit dia. Itu nama penyakit hati, penyakit lidah, penyakit mata, penyakit apa. Itu semualah yang menyakitkan roh kita yang kat dalam tu. Kalau yang dekat tubuh badan ni, makanan kita, makna dia bakteria dia, asid dia, apa semua kan. Kalau roh pula tu dia, benda-benda spiritual tu. Kata orang Jawa tu kan. Benda-benda rohani ni tadi, bila tak kena gaya, bila buat jahat, bila buat melanggar perintah Allah, dia akan menyakitkan kita punya roh. Bila sakit roh kita jadi apa? Maka bergabunglah penyakit tubuh badan kita dengan penyakit rohani kita, penyakit dalaman kita.
Maka apa yang terhasil? Maka terhasillah hati yang berubah menjadi batu. Jadilah hati buah jadi batu. Apa? Dah koreh kaujung, dah tak boleh terima pendapat orang. Kita dah tak boleh menangis lagi. Benda yang kita buat tu jahat, kita tetap nangis lagi. Kita buat biasa, sedar je. Maka hati tu dah koreh jadi batu. Bila dah koreh jadi batu, kita tak nak pecahkan dengan istighfar, dengan bertaubat, dengan mencari kebaikan. Maka dah saat akhir dunia nanti, tak terlepas lagi dah. Astaghfirullahalazim, tak ada lagi dah. Pasal apa? Hati dah koreh, dah jadi batu. Na'udzubillah misalnya. Ni yang kita selama bersembang ni, kita nak pecahkan hati kita yang dah jadi batu ni. Jadi macam mana? Salah satu cara dia ialah zikirlah Allah tu dekat dalam hati. Kan hati tu dah koreh jadi batu, kita kena lembutkan dia. Macam mana? Pecahkan segala dosa apa semua dengan menyebut nama Allah, 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 Allah. Bergantung harap dekat Allah dalam hati kita ni. Allah, Allah, Allah. Ni basic ataupun asas bagi seorang yang mengaku sebagai hamba Allah. Dia kena sebutlah selalu kat dalam diri dia Allah, Allah, Allah tu, nama Allah tu. Tak kira lah orang-orang ceritakan Allah Ta'ala tu bukan nama dia sebenar, bukan Allah. Lantaklah kau. Dan ni ambil asas sebagai seorang Islam, dia bertuhankan dengan Allah. Itu saja. Kita jangan petikai lah orang tu nak bukan ni ke betul. Lantak dia lah ilmu dia. Sekarang ni kita dah nak mati. Buat apa nak ikut orang? Sekarang kita nak mati, kita nak bawa diri kita. Dah hati dah korek kojok dah jadi batu ni, nak dipecahkan. Tinggal beberapa minit lagi kita nak padam ni. Baik kita berubah. Allah Ta'ala kata, aku tak nak ubahkan nasib kau dah. Aku cuma tahu, la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Aku cuma tahu, atas kehendak aku nak masukkan golongan jin dan manusia ni ramai-ramai ke dalam neraka dia. Neraka apa? Neraka jahannam tu. Tengok Allah Ta'ala cakap tu. Ya. Dia nak masukkan kita dalam neraka. Makna dia cabar kita. Bukannya dia dah tetapkan kita dalam neraka. Tak ada. Dia cabar kita. Kau tahu tak? Aku sebenarnya dah ceritakan neraka. Mesti aku nak isi. Jadi aku tuang Quran ni supaya kau ni jangan mengisi neraka ni. Tapi kau dogi, hati kau koreh, tak nak kau ni tunduk pada syariat aku, tak nak kau ikut sabda Nabi, maka kau duduklah dalam neraka tu besok. Ini bila dah mati, ya Allah bertaubat aku, ya Allah betul lah Nabi Muhammad cakap, betul lah Ustaz tu cakap apa semua, aku dah menileweng apa semua ni. Nama kau Allah, ya Allah aku lupa lah masa tu orang banyak nak cerita nama kau ni, nama ni. Macam ni sebenarnya. Apa yang sebenarnya? Allah dah beritahu dalam Quran, ikut saja. Dia kata apa? Dia adalah Allah. Dia cakap, dia adalah Allah. Ikut dia lah. Kita sebut dia lah nama dia Allah. Allah tu apa masalah? Kan? Ni nak ikut pula. Dia terlampau rasa tersawup sangat. Akhirnya, apa benda pun tak dapat. Malang lagi, kalau yang kita sebut lepas tu, tak mengenai Allah Ta'ala sendiri. Apa nak jadi? Dia dah bagi simbol dia, nama dia Allah. Dah ikut je lah. Apa susah nak? Sam'an wa tau'an. Ada pula dia kata macam ni lah, macam ni. Lantak kau lah. Sedangkan roh ni pun ada roh yakzah, ada roh tu, ada roh ni, macam-macam di gelaran daripada orang tu. Kita lantak kau lah. Itu hak kau. Roh pada aku yang masuk ke dalam tu sekali, ia akan keluar sekali dan tak akan masuk lagi. Itu keputusan daripada Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kita kena ingat nama Allah tu, dia kata sendiri dalam Quran, Allah banyak dia menyebut Allah. Wala zikrullahi akbar. Dan dia kata, dan yang paling besar sekali perbuatan Islam ni adalah sebutkan dalam diri kita Allah, iaitu nama Tuhan kita. Apa masalah lagi? Tak bolehlah apa semua tu. Lantak kau lah. Kau tak nak, kau punya pasal. Aku tak nak ambil kau punya cara. Kau punya cara. Aku punya cara. Biarlah dimarahkan apa semua. Ya, kalau kita marah dia, tahulah dimarahkan. Kau ni mazhab apa? Apa mazhab ni? Mana ada mazhab? Marah pula dia. Yang kita nak zikir Allah. Dia pula cakap dia, apa kau zikir ni? Tak ada berkesan lah zikir Allah ni.
Dia kena kaitkan dengan Allahu Akbar ke, Allahu Sami' ke, Allahu Rahim ke. Macam tu. Kau lah. Kau pun tak boleh timur cakap aku nak timur cakap kau. Bla 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 bla. Aku cuma nak ingat Tuhan aku, iaitu Allah. 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 Jadi bila kita ingat Allah dalam hati kita, maka pecahlah segala dosa, segala apa semua tadi. Kan? InsyaAllah. Dan benda ni kita semua bersembang ni benda yang basic saja dalam Islam. Kita ambil yang mudah saja, ringkas saja. Jangan kita persusahkan. Supaya apa? Supaya kita mati dalam keadaan yang jiwa yang tenteram bertemu dengan Allah. Yalah kita berpening. Cerita tentang roh. Roh kata macam ni. Banyak orang keluarkan pendapat ni kan. Kita ketepikan pendapat tu. Kita cuma ambil satu je. Kulli ruh min amri rabbi. Katakanlah pada orang tu, Allah cuma utuskan sedikit sangat cerita tentang roh. Jadi aku tak nak ambil banyak-banyak cerita. Aku cuma tahu roh ni, faiza jaa ajaluhum. Apabila datang saja ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia tak tercepat sesaat, tak terlebih sesaat. Kalau tepat macam tu dia punya waktu dia untuk meninggal, maka meninggallah dia masa tu. Tak akan dia masuk balik. Masuk balik masa bila? Bila dah ditutup segala tanah mengimpit kita, 7 langkah orang meninggalkan kita, mereka mungkin nangki berdatang nak bertanya, masa tu roh tu dimasukkan oleh Allah ke dalam tubuh badan kita. Masa tu barulah kita tersedar. Alamak, dah mati aku. Dah nampak muka nangki. Nak nunggu dia dia punya soalannya. Marabbuka? Siapa Tuhan kau? Sebenarnya kan Tuhan aku tu nama dia entahlah, orang dia kata macam ni, orang dia kata macam ni. Aku pun entahlah, aku tak faham. Tengok terkeliru kita. Macam mana nak menjawab Allahu Rabbi? Sebab tak ada kepastian sebelum mati itu, tak pasti, tak yakin pada Allah yang bernama yang Tuhan yang bernama Allah ni, kita tak yakin. Kita masih lagi ikut maklumat-maklumat orang yang tak tentu hala tu. Kita tinggalkan je. Kita ambil seorang Islam. Mudah je kita seorang Islam. Tuhan kita Allah. Habis. Kan senang. Ingat ialah dia Allah. Habis cerita. Kan? Dan kita ni seumpama biskut. Kejap ada, kejap tak ada. Bermula daripada tak ada, lepas tu ada, lepas tu tak diadakan balik. Lepas tu ada tapi alam lain lah pula. Itu akan dikekal abadikan. Mati saja kita, masuk dalam kubur, bermulalah episod yang akan dikekalkan sampai bila-bila. Itu lama tu, kekal sampai bila-bila. Masuk saja ke dalam kubur tu, tak ada can nak keluar lagi. Lepas tu akan dikekalkan sampai bila-bila. Panjang lama tu. Jadi sebelum berpanjangan kita dalam neraka Allah, akibat kita ni terikut cakap orang, sampai kita hilang pendirian diri kita, pendirian agama yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran tu kita tak pegang, maka kita ikut orang, ikut saja tanpa ada keyakinan. Maka bila kita tak yakin saat kita nak mati besok dengan Allah, maka tak mampulah kita nak menyebut nama Allah di saat terakhir, apatah lagi menjawab Allahu Rabbi ketika bersama dengan mungkar dan nakir. Itu yang kita nak bawakan dalam sembang kita ni, supaya kita beringat sampai bila kita nak berubah, kita nak ingat Allah, kita nak memudahkan apa saja yang dalam Quran tu dia cakap macam tu, itulah pendapat dia. Dan mana yang perlukan penilaian yang panjang dan besar, kita nilaikan dulu. Kita berfikir dulu. Mana tempat berfikir, kena fikir. Mana tempat yang kena taat, kita terus taat. Kan senang macam tu kan. Jadi mati kita pun senang. Allah Ta'ala ni tadi, dia tak nak berjumpa dengan dia dalam keadaan bercelaru. Dia tak nak kita berjumpa dia dalam keadaan bercelaru, dalam keadaan keliru, dalam keadaan tak tentu hala, dalam jiwa yang kosong, dalam jiwa yang berterabur. Dia tak nak. Dia nak yang qalbin salim. Makna dia, yang dia pilih kehidupan seseorang tu, apabila nak dimatikan, apabila dicabut nyawanya, dia suruh kita jadilah hamba yang bertenang, hamba yang tidak keliru, hamba yang faham dia sebagai hamba Allah. Tu Allah Ta'ala nak macam tu.
illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang lapang, yang tenteram, yang damai. Hati yang lapang, yang damai dan tenteram ni adalah hati yang sentiasa taat dan dia tak banyak bertelagah memikirkan masalah-masalah yang berlaku depan dia. Dia cuma nak ingat Allah. Baru dah datang qaul bin salim. Ingat Allah. Itu yang kita katakan. Ingatlah Allah sendiri. Allah, Allah, Allah. Bila kita berzikir, bila kita ingat Allah, kita tinggalkan segala makhluk. Kita tinggalkan segala soalan. Jadi buat apa kita nak mempersoalkan macam-macam. Kita sedang berzikir, ingat dia je lah. Allah, Allah. Allah, Allah. Buang segala benda yang cuba mengganggu kita. Masalah-masalah yang ada pada kita. Kita buang. Kita latih diri kita sebut nama dia. Allah, 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 Allah. Jadi bila kita dah membuang segala perkara ni, maka akan terbit keyakinan kita pada dia. Itu saja. Tujuan kita berzikir ni untuk kita kenangkan dia saja Tuhan kita. Kita kan Allah, 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 Allah. Sampai bila garis penamat dia? Sampai dicabut ni nyawa. Masa nak ditarik nyawa tu kita pun maknanya dia penyudahnya lah kita menyebut nama Allah tu. Siapakah yang paling baik sekali kematian? Apabila dia mengingati Allah, lalu Allah mengingati dia. Itu yang paling baik sekali. Itu kita kata sebutlah Allah, Allah tu. Bukan pasal dia mencari pahala ke, mencari apa ke, tak ada. Sebab dia Tuhan kita, layaklah kita ingat dia. Sebab dia kata apa? Fazkuruni azkurkum. Kau ingat aku ingat kau. Kita berkumpul ramai ni untuk kita buang segala kekalutan, keserabutan fikiran, masalah yang timbul. Kita cuma nak sam'an wa tau'an. Kita dengar dan kita patuh. Maknanya kita dah berkumpul ramai ni untuk apa? Untuk merasakan dan yakin bahawa Allah tu Tuhan kita, maka kita nak ingat dia saja. Allah, 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 Allah. Lain-lain tak payah fikir. Kita ingat dia. Tu nama zikir. Fokus pada satu. Fokus pada Allah Ta'ala aja. Allah, 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 Allah. Tu je kita sebut kat dalam hati kita. Untuk apa? Untuk pecahkan kejahatan yang kita buat selama ni. Dosa-dosa yang ada terpalit dekat hati kita. Yang mengeraskan hati kita. Supaya bila dia pecah, jadi kita mudah menjadi seorang yang qalbun salim. Maksudnya hati yang aman, tenteram. Hati yang yang betul-betul menghadap Allah sentiasa. Jadi itulah dia. Untuk menjadikan kita ni hamba dia yang sebenar, ingat dia. Sebutlah nama dia, iaitu Allah, Allah, Allah. Latihlah dia sekarang. Maknanya dia, kalau kita mati, masih lagi dalam keadaan ingat dia. Jadi orang nak cerita tu lah ni ke persoalan, tak. Kalau aku nak ingat Tuhan aku. Allah, 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 Allah. Itu yang kita nak borakkan ramai. Itu nama dia talqin ni tadi. Talqin ni tak ada nak banyak masalah kau, tak ada banyak persoalan kau, tak ada. Dia cuma nak tumpu pada Allah. Nak jadikan kita illa man atallah biqalbin salim. Tu. Kecuali orang yang bertemu dengan Allah dengan hati yang suci murni, hati yang fokus pada Allah. Itu Allah Ta'ala nak. Jadi kita jadilah orang macam tu. Jadi kita pun tu lah ingat Allah, Allah, Allah. Ini usaha kita menyebut nama dia. Allah, Allah, Allah. Jadi apa kesan dia? Kesan dia yang pertama, bila kita sentiasa sebut nama Allah, 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 kita sentiasa ingat dia, maka dia kata dia akan ingat kita. Kita ni ingat ada mati. Kita ni ingat dia dalam keadaan hidup. Bila mati, tak ingatlah dia. Tapi Allah tu dia maha hidup sampai bila dia akan ingatlah kita. Oh ni dia hamba aku ni. Dia ingat apa dia sebut nama aku ni. Ya ni hamba aku lah ni. Dah dia saksikan kita sebagai hamba dia. Senang hati tak? Senang hatilah kita nak tinggalkan jiwa dan raga kita ni. Dan saat dah akhir dah nak mati, nak ingat apa lagi? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim.
Dzalikal kitabu la raiba fih. Tak semua orang dapat meninggal dalam keadaan baca Quran. Jadi, kita nak baca Quran selalu. Tak semesti kita mati sedang baca Quran. Betul tak? Ni semua kita kena fikirkan. Habis tu macam mana cara kematian kita? Dekat mana kita mati? Tak ada siapa yang tahu. Bila tak ada siapa yang tahu, sekurang-kurangnya dapat kita menyebut dekat dalam hati kita Allah, Allah, Allah. Mengikut pergerakan jantung kita. Duk, dak, duk, dak, duk, dak, duk, dak, duk, dak. Kita sebut Allah, 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 Allah. Mudah-mudahan kita terikut sampailah kita mati. Allah, Allah, Allah. Sebutan itu akan terpacul keluar dekat lidah kita saat kita menerima kematian. Okeylah. Jadi itulah tugas kita sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah. Mengingatkan tarikh kematian itu akan tiba bila-bila masa. Jadi apakah yang kita nak bawa ketika nak menghadapi kematian itu? Allah Ta'ala dah beritahu. Dia nakkan hamba-hamba dia yang betul ikhlas, yang suci murni hati dia bertemu dengan dia. Bukan jiwa yang kalut, bukan jiwa dipalit dekat dosa, bukan jiwa yang membawa pengertian ni keduniaan. Tak ada. Dia betul orang yang ingat dia akan ingat orang tu. Kan senang. Ni yang kita nak talkinkan kita dengan zikir Allah, Allah dalam hati kita ni. Kita kata pada diri kita, kau sebut Allah weh. Mudah-mudahan esok penghujung nyawa dapat nyebut dia. Jadilah. Ni kita orang kampung punya cerita je kan. Orang tu nak cerita aku apa semua tu. Itu lantak dia lah. Kau punya pasal ilmu kau. Sekarang ni Dan ni tak tahu apa-apa. Dan ni banyak maksiat. Dan ni hura-hara. Dan ni banyak stres. Dan tak banyak amal ibadat. Dan tak banyak poso. Dan segalanya kita ni jenis memang orang karuknya. Ramai ni ahli maksiat kita ni. Ahli dunia kita. Jadi dapat buat satu cukup lah. Nak sedekah ke takut. Nak buat baik dengan orang, asyik menempik orang je. Bila nak borak dengan orang, kita je yang bagus, kita yang betul. Jadi semua perkara yang kita buat sehari-hari tu, semua menentang apa yang Rasulullah buat. Kan? Jadi korek hati kita. Jadi apa cara dia kita nak selamatkan diri kita? Tak ada, kembalilah pada Allah. Fafirru ilallah. Kembalilah kepada Allah. Larilah pada Allah. Maksud larilah apa? Kau ketinggalah segala tu. Kau tahu kau dah terikat dengan kejahatan. Kau dah terikat dengan maksiat. Kau dah terikat dengan kezaliman. Kau dah terikat dengan makan yang haram. Kau dah terikat dengan perbuatan yang haram. Dah segala haram yang mengikut kita ni. Jadi apa yang ada pada kita lagi dah. Tak ada lain kecuali ingat Allah. Tu je. Kita lari pada dia dengan ingatan kita pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima kita. Sebab apa? Yang memungkinkan seseorang itu untuk keluar apabila dah diazab selama-lamanya dekat dalam neraka tu. Boleh keluar hanya bila dia kenal Allah tu sebagai Tuhan dia. Jadi kita yang ingat Allah, Allah ni kita latih ni untuk apa? Bukan pasal kita baik. Kita tahu kita tak baik ni lah kita nak ingat dia. Orang yang baik tu, dia banyak zikir dia apa semua kan. Kita ni orang jahat. Kita ni orang maksiat. Kita ni orang berdosa. Jadi dapat ingat dia pun jadilah. Mudah-mudahan dengan kita ingat dia ingat kita. Jadilah. Walaupun rebus tak empuk, walaupun panggang dah cari dah daging kita naik balik dipanggang lagi, turun lagi daging tu naik balik dengan penuh kesakitan, tapi siapa yang berpegang dengan Allah sebagai Tuhan dia, mudah-mudahan tak lama dekat dalam neraka tu. Habis-habis tinggi pun 10,000 tahun lah paling rendah kan. Tak lama lah tu, 10,000 tahun je. Satu hari pun belum tentu kita nak hadap ini 10,000 tahun. Ya Allah, takut ya Allah. Jadi sebelum kita kena rapui, kena rantung putus dekat dalam neraka tu, ya, sampai bila, kekal sampai bila, baik kita ingat Allah. Satu je, ingat Allah. Kan? Sebutlah Allah tu dalam diri kita.
Kita memang ahli maksiat pun, memang layak kita masuk dalam neraka tu. Memang layak masuk neraka. Sebab apa? Kita ahli maksiat. Kita ahli dunia. Kita dogi. Kita tak pernah nak insaf. Kita asyik buat benda yang tak betul je. Kan? Ikut nafsu kita je. Memang layaklah kita ke neraka tu kan. Jadi, seelok orang masuk neraka tu, dia boleh keluar balik. Mudah-mudahan kita ingat Allah ni, Allah Ta'ala bolehlah keluarkan kita balik. Dah kena pun 10,000 tahun, 1,000 tahun dekat dalam neraka tu. Mudah-mudahan boleh keluar ke dalam, masuk ke syurga. Itu je lah. Orang baik tu, dia minta syurga Allah terus. Memang dia tak ada benda berjahat macam kita ni. Kita ni banyak dah buat benda jahat. Berapa puluh tahun buat benda jahat. Berapa puluh tahun tinggalkan sembahyang. Berapa puluh tahun tak puasa. Berapa puluh tahun tak peterah. Berapa puluh tahun asyik buat jahat kat mak ayah kita. Berapa puluh tahun dah kita asyik kontrol adik-beradik kita. Dah berpuluh tahun kita tak nak pergi ke masjid ke surau, tak nak dengar ceramah kamu. Jadi ada harapan ke kita nak nak masuk syurga. Jauh. Jadi kita ni memang ahli neraka. Sebaik ahli neraka tu dapat dia kenal Allah, dapat dia ingat Allah sebagai Tuhan dia, dapat keluar besok, mudah-mudahan dapat keluar daripada neraka. Jadilah. Kita tak mampu nak minta macam mana orang yang buat baik, orang yang soleh tu, kita tak mampu. Kita ni ahli maksiat, ya. Sesama kita sedih kita tengok diri kita kan. Ya Allah Tuhanku, apalah daya hamba-Mu ni. Banyaklah dosa kami buat. Ya. Kelakuan kami, perangai kami semua jahat ya Allah. Dengan ibu bapa kami pun langgar bahasa. Dengan saudara adik-beradik kami pun semua rasa kami lebih besar lagi. Dengan jiran tetangga kami buat tak roti, lantaklah kau. Dan nak buka lagu dan apa dan ni pasal ini topik dan kau mah kau. Banyak perkara yang kita langgar dah. Jadi adakah kita ni ahli syurga? Minta kat mulut bukan main nak jadi ahli syurga, tapi perbuatan kita ahli neraka. Jadi ni kita sedarlah diri kita sikit kan. Kita ni ahli neraka. Paling-paling tidak pun kita ingat Allah tu, mudah-mudahan satu hari dah habis semua, kita dah gantung dah kena apa, Allah Ta'ala dapat dah panggil malaikat Jibril suruh jemput kita keluarkan. Adalah macam klip-klip lampu klip binatang klip-klip tu kan. Pop ada keluar cahaya kecil je daripada api punya besarnya neraka jahanam tu. Dah cukup 10,000 tahun. Dah cukup dia punya section ni pada orang Ta'ala dah kena rontung betul. Tak nampak lagi kita ni antara batu dengan kita dah sama roman Mudah-mudahan kita dijemput oleh Allah Ta'ala sebab kita sentiasa ingat dia. Adakah kita nak naik makam untuk kita berzikir ni? Macam orang yang kat luar sana tu. Tak ada. Kita dah nak mati, tak ada nak makam-makam. Kita nak mati ni, kita kata paling boleh tidak pun dapat keluar daripada neraka besok tu. Cukuplah ya Allah. Dapatlah aku mulalah dari sekarang ni aku nak ingat Engkau je lah. Allah. Kita latih sendiri. Supaya apa? Dapat keluar daripada neraka Allah tu nanti. Sebab kita tak mampu ikut kehidupan orang yang soleh, orang yang baik ni kan. Kita tak mampu. Kita semua jahat ni. Sama dogi, sama apa semua ni kan. Kita kena sedar diri kita. Jadi sebab baik orang yang sedar diri ni adalah orang yang bertobat pada Allah. Macam mana cara tobat kita? Kita tahu yang kita ni ahli neraka, ahli maksiat, memang masuk neraka. Tapi kita kenal Tuhan kita, dahlah. Manalah tahu besok, akibat kita kenal Tuhan kita, sentiasa ingat nama dia, maka Allah Ta'ala terima kita untuk masuk balik ke dalam syurga Allah. Hitam pun hitamlah kita. Ada tanda ahli neraka pun jadilah. Yang penting tak selama lagi, tak kekal abadi kat dalam neraka tu. Ya, na'udzubillah misali. Itu sebabnya sembang santai tentang tentang kematian ni, dia membawa maksud keseluruhan agama tu. Memanglah talqin saja, tapi cerita tentang Allah, cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang Al-Quran, cerita tentang puasa, tentang solat, tentang zakat, tentang semua ada. Tapi
pengertian dia yang perlu kita bersihkan, yang perlu kita fokuskan pada Allah, perlu kita bersihkan apa-apa yang boleh mengundang kemurkaan Allah. Tu yang kita nak bersihkan. Itulah Allah Ta'ala kata apa? Aku terima hamba aku yang qalbun salim. Hati yang bersih, yang suci murni. Mana apa yang dah bersih tu? Hati sekarang kasar, hati sekarang kohok, hati sekarang batu. Takkan macam ni kita nak jumpa Allah Ta'ala. Ya Allah Ta'ala sendirilah tu. Aku nak jumpa orang yang hati yang lembut, yang bersih, yang aman damai, yang yakin padaku. Tu dia nak jemput dia nak jumpa orang tu. Jadi sebelum yang lain daripada tu dia tak nak jumpa. Hati yang karuk, hati yang tak yakin, hati yang penuh iblis, penuh keduniaan, dia tak nak jumpa. Kau siapa? Tak nak. Jadi tak ramai tu. Jadi kita nak jadi orang yang tak ramai tu. Apa dia? Orang yang sentiasa zikirkan dia. Orang sentiasa mengalunkan nama dia kat dalam hati kita. Itu salah satunya. Kita latihlah dulu sekarang ni sebelum kita mati. Itu sebabnya kita punya corak sembang ni tak ada pertanyaan. Sebab kita sama berfikir apa yang kita buat sekarang ni. Ini kita sedang mencermin diri kita sendiri. Kita sedang merakam diri kita sendiri depan Allah Ta'ala ni. Apa yang kita buat semua ni? Kat lidah kat mana? Ya Allah, setiap tarawih tu, selamatkan kami daripada neraka-Mu. Selamatkan kami daripada neraka-Mu. Dekat lidah dia cakap ni, tapi perbuatan ni tak ada. Perbuatan ni perbuatan ahli neraka. Akhlak dia akhlak ahli neraka. Betul ke? Sekarang ni sebelum nak mati ni kita nak ubah, kita bertobat, kita nak bersih bertemu dengan Allah Taala. Baru kita dapat tahu, syariat Allah itu benar. Ya. Jadi kalau kita kata hukum Allah ini tak sesuai sekarang, hancur, memang kekal api dalam api neraka sampai tak mana-mana tak keluar lagi. Jadi keputusan dia kena bertobat dan dia kena kembali pada Allah. Ya Allah, minta ampun lah. Kau ciptakan segala-galanya, tiba-tiba aku kata tak patut kau gunakan kau punya perintah-perintah, kau tak patut guna. Ya Allah, minta ampun lah. Aku tak tahu hari tu. Aku ikut fikir aku je. Salah punya. Sebenarnya taat dan patuh pada perintah kau dan apa yang kau cakap kena buat. Aku berfikir pada diri aku, maka tersesat, aku minta ampun ya Allah. Sekarang aku tak naklah fikir-fikir ni, aku nak ingat kau ya Allah, Allah, Allah. Ketepikan. Orang pun datang nak berborak dengan kita pun, apa kau nak borak dengan aku ni? Kalau borak benda-benda yang berbukan, aku tak nak lah. Tak ada. Kita cerita tentang mimpi ni. Mimpi ni sebenarnya macam ni. Tu. Muhammad Qasim, kan? Muhammad Qasim tu, orang Pakistan tu. Dia layak jadi Imam Mahdi sebab dia dah mimpi daripada 2014 itu. Dia nampak benda tu dan berlaku benda-benda tu. Biarlah, lantak dia lah. Sebab Nabi dah cakap, selagi mana seseorang tu tak dibai'ahkan di Masjidil Haram sebagai Imam Mahdi, selagi tu tak ada siapa yang boleh untuk mengaku dia Imam Mahdi. Kalau dia boleh mengaku, aku pun boleh mengaku. Sama taraf aku dengan kau. Sama dengan taraf dengan dia. Sama je, buat apa kau nak ikut dia? Tak payah. Nabi dah pesan lah. Akan berkumpul di depan Kaabah. Semua pemimpin Islam dan melantik dia. Sekarang ada. Borak lebih. Mana dia sembang kencang je. Kita pun boleh sembang kencang. Aku dah jumpa tu. Aku dalam apa? Mimpi. Mimpi tu tak boleh jadikan hukum. Mimpi itu adalah cerita. Nak dengar. Tak nak dengar, sudah. Tu hukum dia. Seseorang tu belajar dia bermimpi, kena berhati-hati. Sebab iblis akan datang mengajar kita dalam mimpi. Mimpi yang benar itu memanglah betul daripada Allah. Tapi kebanyakannya iblis tu yang menyerupa. Na'udzubillah misalnya. Tambah pula kalau kita tak berguru, kita kata, ya betul lah tu. Dia mengajar kita macam ni. Kita ikut pula benda tu. Benda yang betul, benda Quran. Tapi dia ajar dalam mimpi, siapa mengajarnya? Kita ni belajar ilmu, biarlah daripada muka syafah. Makna dia ada gurunya, baru selamat. Kalau tidak, iblis lah guru kita. Mana guru kau? Tak ada, dia dapat dalam mimpi. Na'udzubillah min zalik. Banyaklah kita dengar, orang yang dapat dalam mimpi, dia beramal. Maka amalan dia tu sebenarnya hanyalah dikabur dekat iblis laknatullah. Jadi yang benarnya kena bertanya dengan orang yang hidup. Baru sah amalan dia.
Jadi banyak lagi faktornya yang menyebabkan kita ni tadi kelu lidah untuk mengucapkan la ilaha illallah akhir-akhir hayat kita. Ataupun kita nak menyebut nama Allah, Allah, Allah semasa akhir hayat kita. Dan yang paling kita takut jadi macam Fir'aun. Dia baru nak menyebut la ilaha illallah, malaikat Jibril turun, ambil pasir laut tu masuk kat dalam mulut. Tak sempat dia menyebut kalimah la ilaha illallah. Habis. Cuma otak je berfikir kat depan kan, ya Allah, rupa betul engkau ya, aku minta ampun lah ya Allah. Baru kat kepala apa. Dekat lidah dia, Allah Ta'ala tak bagi dia menyebut. Sebab apa? Dia dah dikekalkan dalam api neraka bersama dengan syaitan iblis dan semua berhala. Sebab dia mengaku Tuhan, Allah Ta'ala tahan mulut dia daripada mengucap la ilaha illallah. Jadi kita tak naklah jadi macam ni, kan? Tertahan lidah kita daripada mengingati Allah. Seperti Fir'aun. Padahal kita tak mengaku Tuhan pun. Tapi setarap dengan dia rupanya. Bila dah setarap dengan tu, macam mana Fir'aun dikekalkan dia punya tubuh badan sampai sekarang. Macam tu jugalah manusia sekarang ni yang kita dapat tahu. Macam si Mustafa Kamal Atatürk tu tadi kan. Dia terlampau zalim sangat. Allah Ta'ala tak bagi masuk pun dalam tanah tu. Okey, satu persoalan gitu kan. Nak tanya, kalau orang meninggal dah masuk lubang lahat, kena azan ko? Tak pernah lagi kita dengar orang azan kecuali sesuatu berlaku. Kita azan lah macam air tiba penuh. Lubang tu tiba sempit. Kalau tak ada hal jangan. Sebab apa? Bila azan saja mesti membawa berita yang valid. Jadi orang nak tahu ceritanya. Kita sepatutnya nak tutup aib orang jenazah. Tak boleh kita bercerita kan. Tiba-tiba berlaku macam tu kan. Akan sampai bila lah. Akan disebut-sebut kat orang. Ui, kau tahu tak apa tu air dia penuh. Dah kena. Padahal dia tahu tu tempat mata air keluar kawasan bukit tu. Memang tempat dia, kubur dia gali air keluar. Jernih jari kita pun kata orang ni tak ada lah. Mudah lah kita ambil kesimpulan kan. Na'udzubillah min zalik. Tambahlah kalau azan. Nampak betul-betul kita azan lah. Azan. Kecuali lah nampak benda-benda yang bukan kat dalam tu. Boleh lah kita azan. Kalau tak jangan azan. Sebab tu mengaibkan. Kalau setiap orang meninggal je kita azankan, ada orang pergi sembahyang nampak. Tak ada, azan tu adalah azan-azan yang jenis emergency. Tak perlu kita apa dah. Jangan mudah kita tepuk orang tu kena azab. Ya. Sebab apa? Kat mulut kita ni kata, kita aibkan orang tu dengan azab. Kita sedar tak? Kita ni sebenarnya bercerita tentang diri kita. Kita sebut tu sebenarnya diri kita yang terkena. Takut kita kena azab tak besok. Orang tu air suci murni. Air mata air keluar. Kita besok air busuk keluar, air pelembah. Apa nak jadi? Tu sebabnya Nabi pesan, kalau pergi ke kawasan kubur, apa saja berlaku, jangan cerita keluar kubur. Tengok saja, dah diam. Ambil iktibar sahaja. Cukup. Jangan kita nak perpanjangkan cerita. Kalau nak cerita pun, tunggulah 10-20 tahun akan datang. Makna dia keluarga dia dah tak tersinggung lagi dengan perkara tu. Dah tak ada orang lagi yang tahu cerita tu. Tapi jangan cerita benar-benar lah. Aku dulu apa semua macam ni. Kalau ikutkan kisah-kisah kubur ni, saya sebagai imam dah berapa belas tahun. Dan daripada saya mengaji dulu, banyak dia bawa ke pergi orang jemputan. Orang yang meninggal apa semua kan. Jemputlah kita yang mengaji ni untuk pergi tengok. Ya Allah. Dekat 3-4 ribu langau yang mengutung mak busuknya ya Allah. Apa tanda? Padahal dia kuat tu. Dia punya minyak wangi, perfume daripada England, daripada apa semua, Paris. Tak mau mendadak. Langau tetap datang juga. Lagi busuk tu daripada yang dia, anak-anak dia pergi tumpahkan mak dia punya dekat sana sini kat kan. Yang memahal punya perfume tu. Tak jadi dah. Tetap bau manusia yang mampu itu jugalah keluarnya.
Bukan main busuk. Pengap betul. Sakit kepala kita. Langau. Ada pula nama langau ni. Langau beribu lah. 3,000 ekor langau. Sebutlah nama dia kan, langau pula. Tak ada lah. Ni langau betul-betul. Kau ni langau tak betul. Ya. Adalah seningan sikit kan. Kita ni padat je cerita ni kan. Tentang kematian ni, tentang tu, tentang ni. Sekarang adalah sikit iklan Allah Ta'ala bagi. Nama dia langau kan. Kita sebut dia langau. Tapi ni kejadian yang nyata betul. Lepas tu kebetulan seorang Tuan Guru Ibrahim datang. Dia pun apa masa tu. Dia pun doa. Dia pun doakan Alhamdulillah berkat orang alim tadi, Tuan Guru ni tadi, hilang macam tu je. Tak mana pergi hilang macam tu je, langau tu. So busuk-busuk tu pun hilang macam tu. Lepas tu bau apa ni, bau kapal barus. Tak ada bau perfume tu. Depan kita orang betul ni tengok, Masya Allah. Tu hebatnya orang soleh ni, ulama-ulama ni. Tiba-tiba netizen sekarang ni, ulama dia lah jadi ulama. Na'udzubillah. Orang nama ulama ni, kehidupan dia tu Allah Ta'ala jaga. Kematian dia lagilah Allah Ta'ala jaga. Ini kita tak mulanya lah ke ulama. Apalah pendapat ulama tu, apalah sini. Ini bid'ah, itu tak betul. Mati besok barulah tahu kita tak beradab dengan ulama-ulama ni. Esok dah kena punggu ke api. Masa tu nak mengadui, tak ada mengadui dah. Tak terjerit lagi dah. Ya Allah, balik aku kat atas muka dunia. Aku dah silap dah, aku dah salah dah, ya Allah. Minta maaf lah. Fir'aun dulu pun jam tu. Orang jahat, sebelum kita pun semua jam tu. Nak balik ke muka dunia. Tak dapat dah. Kau duduk dah sampai kiamat dekat dalam kubur tu. Tak dapat dah. Padahalnya masuk kubur je boleh keluar balik kan. Tapi Allah tak bagi. Pasal apa? Roh dia kata sekali saja masuk, sekali saja keluar. Tu settle. Tak ada lagi dah. Kecuali mukjizat. Makna dia yang kisah Nabi Rasul yang boleh menghidupkan orang tu kan. Itu lain kes. Makna dia Allah Ta'ala tunjukkan kekayaan dia. Dalam dia kata sekali masuk, sekali keluar. Tapi ada beberapa ketika boleh dimasukkan balik atas mukjizat Nabi. Tu saja. Kita ni bunyi apa ni? Terima je lah. Nak ingat nama Allah tu pun payah. Bertelagah nak ingat nama Allah. Bertelagah. Ada kata tak boleh. Jangan. Nabi tak buat. Ada lah kata Allah Ta'ala punya nama bukan tu. Lain. Bantailah korang berdua ni. Dan tak ada dah. Dan ingat Allah je. Bantaklah kau. Kau sebut apa pun dia. Kau punya. Lakum dinukum waliyadin. Kau agama kau, aku agama aku. Sampai macam tu. Allah Ta'ala ajar kita dengan kuliah Yuhul Kafirun tu. Kau agama kau, aku agama aku. Maknanya apa? Kita mesti berpendirian bahawa Allah Tuhan kita. Jadi sampailah kita mati bertemu dengan dia, masih dia jadi Tuhan kita dan kita sentiasa melantunkan nama dia kat dalam diri kita. Itu je untuk menyelamatkan kita. Dah pukul 8:02. Cukup dulu setakat ni. InsyaAllah kita akan berubah sama-sama kan dengan berkat bulan puasa ni. Kita akan jadi seorang hamba yang ikhlas, yang betul-betul nakkan Allah SWT dan nakkan bersama dengan orang soleh ni tadi supaya menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba Allah, insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.